Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita membaca sambungan kepada pendahuluan buku kecil yang bertajuk Nadharatul Abidin, hadis-hadis pilihan pembinaan modal insan. Mukaddimahnya berkenaan dengan keutamaan menyebarluaskan hadis Nabi SAW. Setelah kita membaca dalil-dalil daripada Al-Quran yang menyebut tentang ketinggian institusi hadis Nabi SAW, maka keduanya kita melihat pula bagaimanakah institusi hadis di atas lidah Nabi kita SAW. Disebut di sini bahawa umat Islam sangat mengambil berat tentang periwayatan hadis serta menjaganya kerana ia merupakan hukum Islam yang kedua selepas Al-Quranul Karim. Ia juga merupakan gambaran tentang kehidupan sebenar Nabi SAW dari kelahiran hingga kewafatan. Menjaga hadis Nabi SAW umpama menjaga Al-Quran dan agama Islam. Oleh itu, terdapat banyak hadis yang memperkatakan tentang kelebihan mempelajari, mengajar, memelihara, menjaga dan mempertahankan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hadis adalah Al-Quran secara berjasad. Sehingga Nabi SAW sendiri adalah kana khuluquhul Quran. Pribadinya ialah Al-Quran. Maka Nabi adalah Al-Quran yang pertama. Al-Quran dalam bentuk manusia yang hidup, yang berjalan di atas muka bumi. Begitu juga para sahabat ridwanallahu alaihim yang mengambil Al-Quran daripada Nabi SAW. Mereka adalah jailun Quraniyun farid. Generasi Al-Quran yang unik, yang tidak mungkin berulang, dengan segala kepribadian dan sifat-sifat terunggul yang diwarisi mereka hasil daripada telaah dan pembacaan dan pengamalan kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Al-Quran juga adalah fizikal kepada Islam itu sendiri. Dia adalah Al-Islamu Mujassada, Al-Islamul Hayy, Islam yang hidup, Islam yang berjasad. Sunnah Nabi SAW adalah terjemahan kepada Al-Quran, kepada Islam itu sendiri. Maka tidak mungkin kita memahami Islam dengan meminggirkan hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan material ataupun bahan asas yang membentuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa kepada kita beberapa hadis yang paling utama tentang kelebihan riwayah, kelebihan menyebarluaskan hadis Nabi SAW. Yang pertamanya iaitulah ma rawahu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anin Nabi SAW annahu qala naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah akhrajahu at-Tirmidzi fi sunan wa huwa hadithun hasan. Maksudnya sabda Nabi SAW daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang bermaksud sabda, semoga Allah menyerikan wajah orang yang mendengar sesebuah hadis daripada kami lalu dia menghafalnya sehingga dapat menyampaikannya kepada orang lain. Hadis riwayat oleh Al-Imam Tirmidzi dalam jami'nya dan hadis ini dinilai sebagai hasan. Maka memadailah bagi perawi mendapat kedudukan yang tinggi kerana dia termasuk dalam doa Nabi SAW. Baginda SAW sendiri yang mendoakan semoga perawi berada dalam keadaan yang baik dengan wajahnya berseri-seri. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah berkata, laisa min ahlil hadithi ahadun illa wa fi wajhihi nadrah lihadzal hadis. Maksudnya, berdasarkan hadis ini, setiap ahli hadis pasti terdapat padanya, pada wajahnya cahaya kemuliaan kerana berkat doa di dalam hadis Nabi SAW ini. Kata-kata ini dinukilkan oleh
Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis ataupun kemuliaan ahli hadis. Hadis yang pertama ini hadis yang terlalu penting sehingga diriwayatkan oleh puluhan perawi di kalangan sahabat Nabi SAW. Al-Imam Suyuti dan lainnya memasukkan hadis ini dalam senarai hadis-hadis mutawatir. Bahkan mutawatir secara lafzi lagi. Kerana inilah alasan yang dibaca oleh mukthirina minar rawati sahabah, iaitulah orang yang banyak meriwayatkan hadis di kalangan sahabat. Sedangkan diketahui bahawa lebih ramai lagi yang mukillin, golongan yang tidak membaca hadis di kalangan sahabat. Mereka yang tidak mahu membaca hadis, alasan mereka ialah hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong kepadaku, maka persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Satu hadis amaran yang menggerungkan sekalian para sahabat sehingga menjadikan kebanyakan mereka adalah golongan yang diam ataupun tidak banyak meriwayatkan hadis. Bagi mereka, membaca hadis jika tidak ditekuni ataupun tidak dibaca secara teliti, maka mereka bimbang termasuk dalam amaran hadis Nabi SAW. Berbohong kepada Nabi SAW sama ada dengan niat ataupun tanpa niat. Itulah sikap kebanyakan sahabat. Yang paling zahirnya iaitulah di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat memberi amaran kepada para sahabat, terutamanya umara, gubernur-gubernur yang diutuskan, umal, petugas-petugas yang diutuskan, yang mendatangi bangsa-bangsa yang baru masuk Islam, supaya mereka tidak disibukkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan jangan mereka terpedaya dengan ajakan orang ramai supaya mereka membaca hadis Nabi SAW, kerana mereka merasa bertuah dengan kehadiran sahabat-sahabat di perkampungan mereka. Maka mereka tidak dibenarkan untuk membaca hadis oleh Umar Ibn Khattab kerana memelihara hadis dan menjaganya daripada kerosakan dengan sebab tertambah ataupun terkurang. Tetapi hadis-hadis yang banyak yang sampai kepada kita, apa pula alasan kepada pembaca-pembacanya ataupun perawi-perawinya di kalangan sahabat? Maka jawapannya apa yang kita sedang baca sekarang ini, iaitulah satu hadis yang sangat penting yang Nabi kita SAW sebaliknya menggalakkan periwayatan dan penyebaran luas hadis kepada mereka yang berkelayakan, kepada mereka yang benar-benar memberi tumpuan, menghafal, menjaga dan sentiasa mengulang. Maka golongan ini, mereka tidak ada alasan untuk menyembunyikan ataupun berdiam daripada membaca apa yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Sebaliknya, Nabi kita SAW memberi galakan kepada mereka sesungguhnya, sehingga datanglah doa yang dibaca dalam hadis kita ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.